Melepas tangan, cuba mengelak adalah perkara yang terpaksa mereka laksanakan. Namun begitu, saya nampak semakin banyak kesilapan telah dibuat oleh pihak PAS. Umpamanya semalam, saya tengok kenyataan daripada Menteri Besar Kedah cuba membuat perbandingan bahawa PAS masih lagi diketuai oleh kumpulan ulama'. Dia katakan Mursyidul Am itu masih ulama', Presiden masih ulama', timbalan mereka pun masih bukan Presiden Parti, timbalan Presiden timbalan Presiden PAS, dia bukan ulama'. So dia kata masih diketuai oleh ulama'. Namun begitu dia ada nyatakan bahawa ini bukan soal ulama', tetapi mereka mestilah boleh meletak perjuangan PAS. Kat situ saya mula rasa pelik. Perjuangan PAS itu seolah-olah lain dengan perjuangan Islam. Kalau dulu dikatakan PAS memperjuangkan Islam, hari ini saya buat pertama kalinya mendengar kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah mengatakan bahawa ahli PAS atau pimpinan PAS boleh memperjuangkan perjuangan PAS. Jadi saya nak tanya, apa perjuangan PAS? Adakah perjuangan PAS itu akhirnya mereka akui bahawa lain daripada perjuangan Islam? Jadi ini juga merupakan satu tanda tanya, dan pada saya satu kesalahan yang sangat besar, kerana isu yang dinyatakan oleh Naib Presiden PKR ini berkaitan dengan agama. Tetapi mereka tidak dapat membuat pendirian sehingga mengatakan bahawa ada perjuangan PAS. So adakah perjuangan PAS tidak perlu memperbetulkan apa yang dinyatakan oleh Nurul Izzah atau bagaimana? Tetapi pokok pangkalnya saya ada rasa kekhawatiran soal ini melibatkan agama, orang Islam, orang Melayu keseluruhan, dan kita berbalah. Keduanya atas dasar politik, perkara yang betul, yang hak itu tidak diperbaiki, dan kita cuba melindungkan kebatilan. Ini jelas tidak betul. Dan akhirnya pada saya yang rugi itu adalah kita umat Islam. Walaupun ada setengah mengatakan bahawa ini permulaan kepada pluralisme dalam beragama, saya ingin nyatakan persetujuan dan membayangkan bahawa kalau tidak kita berkeras dan bersama-sama mempertahankan apa yang dilakukan ini sebagai salah, maka akan berlaku pluralisme dalam negara kita. Kerana ada di kalangan umat Islam nantinya akan mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk mereka bebas memilih agama. Yang terang-terang perlu kita perangi. Tapi hari ini kita berbalah untuk memberi penjelasan terhadap perjuangan, bukan kepada asas pokok perkara yang benar-benar bercanggahan dengan agama kita, agama Islam. Jadi saya risau kepada satu suasana di mana yang kita tak boleh bayang akan berlaku, tetapi secara sedikit demi sedikit sudah mula. Bercakap tentang murtad ini pun sebenarnya sudah memberi tanda kepada permulaannya pluralisme beragama. Sepatutnya isu ini tidak perlu pun diperbahaskan, tidak perlu pun diperbincangkan, tidak perlu pun diberikan keterangan mengenainya. Seperti juga Undang-Undang Hudud, sebagai umat Islam yang beriman dan mengaku sebagai orang Islam kena terima Undang-Undang Hudud. Supaya ini sebagai umat Islam yang beriman dengannya, kita tak boleh benarkan murtad di kalangan penganut agama Islam. Jadi kalau ada pemimpin yang menganjurkan bahawa sepatutnya boleh, itu terang-terang salah. Jadi saya tak nampak PAS mempunyai pilihan, melainkan pilihan untuk menjadi kerajaan, pilihan untuk berkuasa. Yang sedih dan malang, agama itu dijadikan pertaruhan. Saya tak tergamak untuk meletakkan agama sebagai pertaruhan hanya kerana kita ingin berkuasa. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beri kita kekuatan, petunjuk bagaimana untuk kita menghadapi serangan-serangan ini,
kerana kita manusia sentiasa melakukan kesalahan, kita manusia sentiasa berada dalam keadaan lemah, dan dalam soal ini keangkuhan tidak membantu. Kita kena tengok kembali, adakah kita telah berlaku adil kepada agama kita Islam, dan tidak mencampur adukkan semua perkara, terutama dalam soal kehidupan, berbanding soal agama dalam kita mengejar satu-satu cita-cita.